Ted memecah masuk ke sebuah apartemen pada awal pagi, memukul Linda sehingga pingsan dan membawanya masuk ke dalam kereta Ted. Sejak itu Linda tidak pernah lagi dijumpai. Hai guys, harap sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Steffi, dan saya akan membahas kisah Ted Bundy si pembunuh wanita part 2. Saksikan sampai habis ya guys. Kali ini kisah penangkapan Ted Bundy. Ketika pencarian terhadap penculik diteruskan, semakin banyak keterangan saksi muncul yang menunjukkan bahawa Ted adalah pelakunya. Tetapi ketika beberapa mayat ditemui di dalam hutan, Ted ketika itu diterima masuk ke sekolah undang-undang di Utah dan telah berpindah ke Salt Lake City. Di situ dia meneruskan ketagihannya untuk merogol dan membunuh wanita-wanita muda, termasuk seorang wanita yang menumpang keretanya di Idaho dan 4 remaja perempuan di Utah. Mengetahui tentang pembunuhan yang berlaku serta perpindahan Ted ke lokasi jenayah tersebut berlaku, bekas kekasihnya Elizabeth menghubungi pihak polis buat kali kedua untuk menegaskan semula syak wasangkanya terhadap Ted Bundy sebagai pembunuh tersebut. Amaran kedua ini tidak membawa kepada penahanan Ted, namun ketika para penyiasat mengumpulkan maklumat berkaitan dengan 5 pembunuhan terbaru di Utah dan Idaho itu, nama Ted muncul sebagai salah satu suspek utama. Tidak menghiraukan apa yang berlaku, Ted meneruskan pembunuhannya. Kali ini menghala ke Colorado di rumahnya di Utah di mana 3 lagi wanita dibunuh. Akhirnya pada Ogos 1975, Ted Bundy dihentikan oleh pegawai polis ketika memandu melalui pinggir bandar Salt Lake City dan polis menemui topeng, gari serta objek tumpul di dalam keretanya. Walaupun barang-barang tersebut tidak mencukupi untuk menahannya, seorang pegawai polis menyadari bahawa Ted juga merupakan suspek dalam pembunuhan yang terdahulu lalu meletakkannya di bawah pengawasan. Pegawai-pegawai polis tersebut kemudiannya menemui kereta Volkswagen yang telah dijual oleh Ted, di mana mereka menemui rambut yang secocok dengan 3 daripada mangsanya. Dengan bukti ini, mereka memasukkan nama Ted ke dalam senarai suspek yang di mana dia kemudiannya dikenal pasti oleh seorang barisan salah seorang wanita yang cuba dicoleknya. Ted Bundy telah disabitkan atas kesalahan mencolek dan menyerang, lalu dihantar ke penjara sementara polis menguruskan kes pembunuhan yang dilakukannya. Bagaimanapun, ini bukanlah merupakan penamatan terhadap pembunuhan oleh Ted. Tak lama kemudian Ted berjaya meloloskan diri daripada jagaan pihak berkuasa. Malah ia berlaku sebanyak 2 kali. Kali pertama pada tahun 1977 di mana dia melarikan diri dari perpustakaan undang-undang di mahkamah di Aspen. 6 hari kemudian Ted ditangkap semula. Kali kedua dia melarikan diri memberi kesan yang lebih buruk. Kali ini dengan melalui ruangan, dia merangkak di bahagian siling yang dihasilkannya menggunakan gergaji. Dia berjaya melepaskan diri ke Florida. Di situ pada 15 Januari 1978, selepas 2 minggu daripada pelariannya, Ted memecah masuk ke sebuah rumah dihuni pelajar wanita di University Florida. Dalam hanya 15 minit, Ted menyerang secara seksual dan membunuh Margaret Bowman dan Lisa Levy, lalu menyerang Kathy Kleiner dan Karen Chandler yang mana kedua-duanya mengalami kecederaan teruk. Masih dalam pelarian selepas 3 minggu melakukan pembunuhan di Florida, Ted mencolek Kimberly Dean Leach berusia 12 tahun dari sekolahnya lalu dibunuh. Seminggu kemudian Ted diberkas oleh pihak polis yang menjumpai bukti mengaitkan Ted dengan jenayah di University Florida di dalam sebuah kereta. Sepanjang perbicaraannya,
Ted mensabotaj dirinya sendiri dengan mengabaikan nasihat peguamnya dan mengambil alih dalam mempertahankan dirinya. Malah mereka yang terlibat dalam mempertahankan Ted, dianya akan mendedahkan pemikiran mereka tentang Ted. Joseph Aloy, pegawai penyiasat yang berusaha bagi pihak Ted, menjelaskan, gambaran saya terhadap Ted adalah dia seorang yang hampir sama dengan syaitan yang pernah saya temui. Ted Bundy akhirnya disabitkan atas kesemua tuduhan dan diletakkan dalam senarai hukuman mati di penjara di Florida. Di situ dia mengalami penderaan daripada tahanan lain, termasuklah diliwat oleh 4 banduan. Ketika perbicaraan sedang berlangsung, Ted sempat mengahwini Caroline Boone yang mana mereka mendapat seorang anak. Ted Bundy akhirnya menemui ajalnya di atas kerusi elektrik pada 24 Januari 1989. Ratusan orang berkumpul di luar mahkamah untuk meraihkan kematiannya. Oke guys, itu saja untuk video kali ini, and thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada video yang anda ingin suggestkan saya untuk bahas, boleh komen di bawah ya guys. Bye bye.